Merentasi minda anda. Assalamualaikum dan selamat pagi semuanya. Terima kasih kerana masih setia mendengarkan kami di Radio OUM Merentasi minda anda. Dan pastinya pagi ini bertemankan Fatin dan juga Profesor Madia Dr. Muhammad Yusof Ahmad. Okey, dan Ustaz, kita nak kongsikan pada minggu lepas, pada siaran yang lepas, mungkin Ustaz boleh kongsikan apa yang telah kita siarankan bersama dengan pendengar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan pendengar sekalian, alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi pada pagi ini dalam ruangan ini, iaitu ruangan pendidikan Islam ataupun pengajian Islam. Tuan-tuan dan puan, dalam perjumpaan yang lepas kita telah pun membincangkan mengenai kurikulum pendidikan Islam di Madinah. Tajuk kita ni ialah sejarah pendidikan Islam. Jadi sejarah pendidikan Islam yang telah kita bincangkan dulu bermula daripada zaman Makkah, bila Nabi menjadi Rasul dan Nabi mengajar pengikut-pengikutnya, sahabat-sahabatnya, sampai masa Nabi kita pun berpindah ke Madinah dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Di Madinah pendidikan Islam ni diteruskan. Jadi yang kita bincang dahulu ialah apabila Nabi sampai di Madinah, apa yang dilakukan. Yang pertama, Nabi mendirikan masjid. Jadi Nabi mendirikan masjid. Apakah tujuan masjid? Jadi ada tujuan-tujuannya. Antaranya yang pertama yang kita tahu, masjid ni untuk orang beribadat. Memang betul pun masjid untuk orang ibadat. Tapi lebih daripada itu, masjid sebagai pusat pendidikan Islam. Dulu masa di Mekah kita dah bincang dah. Kita tak kata pusat, kita kata institusi pendidikan Islam. Dalam segi akademik kita panggil institusi. Di Mekah institusinya bermula dengan rumah Nabi. Rumah Nabi SAW. Lepas tu rumahnya tak muat orang ramai, pindah ke rumah Al-Arkam bin Abil Arkam. Lepas tu di situlah Nabi menyampaikan surat Islam, mengajar umatnya atau pengikut-pengikutnya tentang agama Islam. Sampai masanya Allah perintahkan Nabi kita berpindah pula ke Madinah. Peristiwa itu macam-macam lah yang kita bincang dahulu. Jadi sampai di Madinah, apakah perkara yang pertama Nabi lakukan? Yang pertama mendirikan masjid juga. Jadi masjid itu sebagai pusat lah, pusat Islam. Di masjid itulah orang belajar, di masjid lah orang mendirikan solat, di masjid lah orang bermesyuarat, masjid lah orang menikah kahwin, di masjid lah untuk membicarakan orang salah dan sebagainya. Jadi masjid itu pusat segala-galanya. Jadi dalam pagi ini kita nak bincang tentang selepas zaman Nabi. Di zaman Nabi, pendidikan Islam tu, kalau kita nak bincang segi pendidikan Islam, kurikulumnya umum ataupun kurikulumnya merangkumi segala-galanya. Nabi mengajar, apa yang Nabi mengajar tu, di situlah ada tauhid, di situlah ada fiqh, di situlah ada sejarah. Dan tempatnya hanya masjid. Rumah Nabi tak ada lagi sebab rumah Nabi ni kecil, sempit. Masjid lah tempatnya. Jadi pagi ini kita nak bincang ialah tentang zaman sahabat. Zaman sahabat, bagaimana pendidikan itu, pendidikan Islam itu berkembang di zaman sahabat itu macam mana, tempatnya apa dia, dan isi kandungannya ataupun kurikulumnya apa dia. Adakah sama ataupun berbeza dengan apa yang berlaku di zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu dia tajuk kita yang akan kita kongsikan pada pagi ini. InsyaAllah Ustaz, kita berhenti rehat seketika. Selepas ni kita akan berkongsi dengan pendengar semua berkenaan dengan isi kandungan pendidikan Islam pada zaman sahabat. Okey, kita berhenti rehat seketika dan kita akan kembali selepas ini. Hanya di Radio OUM Merentasi minda anda. Radio OUM Merentasi minda anda. Terima kasih kerana anda masih lagi setia bersama dengan Fatin dan juga tetamu Fatin di sini, Ustaz Yusof, Profesor Madia Dr. Muhammad Yusof Ahmad, dimenangkan daripada Fakulti Sains Sosial Gunaan Open University Malaysia. Dan hari ini kita nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan pendidikan Islam pada zaman sahabat. Dan tadi Ustaz telah berkongsi dengan kita pendidikan Islam itu bagaimana pada zaman Rasulullah, Ustaz, di masjid. Walaupun kita ingat masjid itu hanya untuk tempat beribadat, tapi Rasulullah menjadikannya sebagai tempat bermulanya pendidikan dan lain sebagainya. Okey, mungkin Ustaz boleh kongsikan berkenaan dengan isi kandungan yang ada pada zaman sahabat tu. Bagaimana isi kandungannya? Baik. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita tahu zaman Nabi isi kandungannya tidaklah tersusul macam kita ni bila kata kurikulum sekarang ni, ini.
Zaman Nabi kurikulumnya apa yang Allah turunkan. Nabi mengajar ilmu tauhid misalnya. Zaman Nabi, tauhid itu mengenal Allah Taala dan mengenal Allah Taala, yakin dengan Nabi sebagai Rasul. Nabi beritahu kata ada hari kiamat. Itu sajalah. Apa yang ada di hari kiamat. Ada baik, ada tak baik, ada syurga, ada neraka. Jadi semua itu kurikulum, sebagai kurikulum. Dan Nabi ajarkan juga kurikulumnya bagaimana kita nak selamat dari hari kiamat. Nak selamat hari kiamat, kena buat ini, kena buat itu, jangan buat ini, jangan buat itu. Tentang hidup pula, apa nak buat? Hidup kena beribadat. Antara ibadatnya yang ada dalam Islam, adanya solat, adanya puasa, ada zakat, ada haji. Ini kita buat lalu. Ada yang pilihan-pilihan, misalnya akikah Nabi buatkan, tunjuk pada kita, kurban. Jadi benda ini sampai zaman sahabat, inilah juga yang diajar. Inilah ajar juga yang disampaikan kepada anak-anak di zaman sahabat. Ini dia kita kata sekarang kurikulum lah. Kurikulum. Zaman itu tak adalah kurikulum tersusun. Jadi misalnya dari segi fiqh, hukum hakam. Hukum hakam zaman Nabi itu apa yang berlaku masa itu turun Al-Quran ceritakan ataupun tegurkan. Itulah dia kurikulumnya. Zaman sahabat ayat Quran itu dah baca, dah siap. Jadi ini adalah undang-undang Islam. Kita mesti ikut undang-undang Islam. Jadi pada masa itu sahabat-sahabat mengajar anak-anak mereka membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran. Bila faham Al-Quran, dah tahu dah hukum hakam. Sama ada dari segi tauhid, ataupun dari segi fiqh, ataupun dari segi akhlak. Semua berlaku serentak. Serentak dipanggil sepadu. Sepadu ya. Tak macam kita sekarang kita kerja ini tauhid saja. Isu fiqh saja. Isu sejarah saja. Zaman itu tidak. Zaman itu dah ada dah. Pendidikan sepadu dah ada. Cuma kita ni kebelakangan ni pun tengah nak buat ya. Zaman Nabi, zaman sahabat, pendidikan tu sepadu. Memang dah ada. Sepadu. Baik, tuan-tuan dan puan sekalian, hari ni kita nak sambung sikit lagi tentang pendidikan zaman sahabat ni. Kurikulum yang ada di zaman Nabi sampai zaman sahabat diteruskan. Cuma bentuknya berbeza sebab pengajaran tu tempatnya dah berbeza. Yang kita sebut dulu sebagai institusi pendidikan. Jadi dari kurikulum ni diajarkan mengikut di mana tempat belajar. Katalah di zaman Nabi mengajar di masjidnya. Di masjid Nabi itu ada 2 tempat mengajar. Yang pertama dalam masjid tu, dalam ruang solat tu. Itu dipanggil masjid. Satu lagi Nabi mengajar di tempat yang bernama Suffah. Suffah ni di anjung masa tu bukan dalam masjid, anjung masjid. Sekarang ni Suffah tu dah dalam masjid sebab masjid tu makin panjang, makin besar. Ya Suffah duduk dalam masjid. Dulu di anjung masjid. Anjung masjid maknanya dah di anjung lah. Di ujung anjung tu ada kawasan lapang. Kalau tuan-tuan dan perempuan sekarang pergi ke Madinah, tengok di masjid tu, masjid sampai satu tempat, tiba-tiba bumbungnya tak ada. Bumbung dia pasang payung. Tapi tak ada pasang lah. Ada masa ditutup payung tu. Zaman dulu tahun 80-an kalau kita pergi, tahun 80-an, 90-an, tempat tu memang tak ada bumbung langsung. Dia open air. Open air. Di situ pun malam-malam akan ada guru-guru duduk atas kursi tinggi tu, dan murid dia duduk depan tu duduk mengajar lah. Sekarang tak ada atas panggung lagi, semua duduk sila. Ada bantuk di atas panggung tinggi. Itu dipanggil kawasan tu dulunya ialah tempat sahabat-sahabat berpasang khemah. Sahabat-sahabat yang datang daripada Yaman, dari Makkah untuk belajar dengan Nabi. Satu tempat dah. Khemah-khemah mereka. Mereka ni dipanggil Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ni orang yang belajar di kawasan Suffah. Mereka ni duduk tu makan minum semua free. Dibelanjakan oleh sahabat-sahabat yang kaya-kaya ni. Jadi tempat itu Suffah itu ada satu section khas di masjid tu yang panggil Suffah. Nabi mengajar sahabat-sahabat yang khusus saja. Sahabat-sahabat yang untuk dihantar ke luar negeri sebagai gubernur sebagainya. Kurikulumnya pun lain. Berbeza. Ada di situ masa tu ada 20 subjek dia yang diajar. Termasuk perubatan Islam. Termasuk geografi, termasuk fiqh tauhid ni biasalah. Ilmu falak. Semua di situ. Baik, di zaman sahabat
berubahlah, zaman berubah, keadaan berubah. Mhm. Masjid dah ada tempat belajar macam tu. Satu lagi di masjid ni dipanggil kutab. Kutab ni satu ruangan di masjid tu untuk kanak-kanak belajar Al-Quran. Ataupun kanak-kanak menghafal. Dihaskan untuk Dikhaskan. kanak-kanak sahaja. Tak payah ya. Kanak-kanak saja satu section tu untuk menghafal Menghafal Al-Quran. Al-Quran. Ataupun belajar ilmu-ilmu asas. Ilmu asas. Tu ilmu asas pada masa tu ialah menulis dan membaca. Zaman Nabi bermula belajar menulis membaca ni semasa peperangan Badar. Kan? Dalam peperangan Badar tu tawanan-tawanan tu ada 70 orang yang ditawan. Yang mati pun ramai, yang ditawan 70 orang. Jadi orang tawanan ni semasa mesyuarat Nabi dengan para sahabat, ada yang cadang dibunuhkan saja, ada yang ada diminta bayar wang pampasan. Tapi ada sahabat yang cadangkan tak payah. Mereka ni ada yang pandai membaca dan menulis. Setiap orang tu mengajar 10 orang anak orang Islam. Dia mengajar 10 orang anak orang Islam sampai pandai membaca, sampai pandai menulis, dia dibebaskan. Maknanya Islam petikai ilmu pengetahuan. Masa tu di masjid telah pun ada dah. Tetapi tak dipanggil lagi kutab. Tak boleh panggil kutab. Istilah kutab belum keluar lagi. Tapi dah ada murid-murid atau anak-anak Islam ni belajar di masjid, belajar baca dan menulis. Di zaman sahabat dia jadi rasmi. Maknanya satu section tu sebagai macam sekolah lah kita kata. Di masjid tu ada sekolah, sekolahnya nama kutab. Kutab ni untuk kanak-kanak. Kanak-kanak belajar. Yang orang tua-tua macam biasa. Orang tua-tua ada 2 section. Dulu zaman 2 section. Satu section tu zaman Nabi untuk belajar umum, orang ramai umum. Untuk orang perempuan hari Jumaat sahaja. Orang lelaki hari-hari ada umum. Kemudian sahabat-sahabat yang terpilih ni khas pula yang kita 20 ada subjek ni. ilmu-ilmu tertentu Ilmu tertentu ni. Yang 20 subjek ni bukan Nabi mengajar semualah, Nabi mengajar yang Islam lah. Macam bahasa asing orang lain lah mengajar. Jadi zaman sahabat ini terus berjalan. Terus Berjalan. Tetapi tambah lagi ialah kutab untuk kanak-kanak. Untuk kanak-kanak. Ni panggil kutab di masjid ni, dia panggil orang panggil kutab masjid ataupun orang panggil kutab awam. Awam ni sebab semua orang pergilah. Jadi siapa yang nak anaknya pandai menulis membaca, hantar di kutab. Kemudian di kutab tu juga satu sectionnya budak-budak ni belajar menghafal Al-Quran. Membaca Quran, menghafal Al-Quran. Itulah kurikulum yang penting pada zaman sahabat. Okey? Okey Ustaz, kita berhenti lihat seketika. Okey. Kita akan kembali lagi selepas ini untuk Ustaz kongsikan dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan kutab tadi, berkenaan dengan murid-murid tadi yang kanak-kanak tadi yang belajar berkenaan dengan Al-Quran. Kita berhenti lihat seketika, kita akan kembali lagi selepas ini. Terus mendengarkan kami di iRadio OUM, merentasi minda anda. Radio OUM merentasi minda anda. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama dengan Fatin di sini untuk berkongsi dengan lebih lanjut berkenaan dengan tajuk kita pada pagi ini, iaitu pendidikan Islam pada zaman sahabat. Dan tadi kita telah pun diterangkan oleh tetamu Fatin, iaitu Ustaz Yusof berkenaan dengan kalau kita katakan kurikulum pada zaman tersebut. Ustaz kata lebih kurang sama je dengan zaman Rasulullah, tapi bezanya kita ada ruang-ruang tertentu untuk kanak-kanak ataupun mungkin untuk orang dewasa pun ada. Ustaz cakap mungkin Ustaz boleh kongsikan sedikit berkenaan dengan kutab tadi. Ustaz kata ada kutab yang jenis masjid ataupun kutab awam yang terbuka pada semua orang yang nak belajar. Mungkin ada lagi jenis-jenis yang lain untuk Ustaz nak terangkan. Silakan. Ya. Baik, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan pendengar sekalian, kutab ni nak terjemah dalam bahasa Melayu tak ada. Cuma kita faham kutab ni tempat belajar. Tempat belajar lah. Di masjid pun panggil kutab, di rumah pun panggil kutab. Jadi kutab ni ada beberapa jenis. Dipanggil kutab masjid, kutab persendirian, kutab rumah guru dan kutab istana. Kutab masjid ni panggil kutab awam sebab dia masjid. Bila dibuat di masjid, dipanggil orang awam. Dan kutab masjid dia free. Siapa-siapa pun siapa-siapa boleh belajar masuk. Dan tak payah bayar duit. Sebab dia buat maksudnya diberi secara percuma pada semua. Baik, kutab ni untuk kanak-kanak kalau di masjid itu
untuk kanak-kanak, yang pertama dia hafal Quran. Mhm. Di sana hafal Quran umur kecil-kecil. Mhm. Kita ni dah umur berapa tahun dah hafal Quran. Di sana dah boleh bercakap tu, dah hafal Al-Quran. Mhm. Dah diajar untuk Dia ajar. menghafal Al-Quran. Dan Quran masa tu bukan ada, tak ada kitab, tak ada Tak ada dibukukan buku, lagi. tak ada. Semua yang hafal tu yang beritahu. Mhm. Dia baca, dia dengar, Dia dia ikut kata. daripada Dia guru dia. ikut. Itu hafal Quran masa tu. Mhm. Jadi kutab di masjid ni dipanggil kutab awam sebab orang ramai pergi situ dan tak kena bayar. Mhm. Guru-guru macam mana? Guru-guru ni adalah masjid bagi sikit, kita panggil macam baksis lah. Masjid bagilah sikit-sikit. Kalau kita kata ni bagi duit kopi lah RM50 sebulan ataupun seminggu sekali ke apakah. Itu dipanggil kutab masjid ataupun kutab awam. Dan yang bagi ini pun mungkin boleh jadilah jawatankuasa masjid ke ataupun hak kerajaan kan, kita tak tahulah. Yang penting budak-budak yang pergi ke kutab awam ni dia free. Dia belajar free of charge, tak ada apa-apa. Kemudian kedudukan dia macam biasalah. Masjid tu bukan ada kursi meja. Masjid tu memang bersila je lah. Sekarang ni kalau patin lah, kalau pergi ke Masjid Madinah, Masjid Mekah. Kalau Masjid Mekah tu tingkat 1 tu pagi-pagi belah pintu Bau Pahat ramai budak-budak hafal Quran. Dia duduk orang ramai tu, dia baca hafal Quran, dia duduk bukan duduk bersila tau, dia duduk pacak lutut. Kaki sebelah lipat, kaki sebelah lagi lutut tinggi. Dia macam tu dia baca Quran, baca. Ada guru dengar lah. Dia baca tasmid. Tu yang hafal Quran. Di samping itu, di kutab ni, kalau di Madinah sendiri, di Masjid Madinah ni mungkin tak ada, mungkin satu section tu ada dipanggil tempat belajar membaca dan menulis. Jadi di kutab tu ajar juga membaca, menulis huruf-huruf Arab ni. Itu kutab masjid. Tapi yang banyak mengajar membaca menulis ni ialah kutab persendirian. Kutab persendirian ni kena bayar lah sebab dia persendirian. Private lah orang kata sekarang ni. Jadi sahabat-sahabat yang pandai menulis, dia buka kutab. Kutab ni kadang-kadang di rumah dia sendiri ataupun dia buat satu anjung di rumah dia ataupun buat bangunan asing di mana-mana. Itu tanah dia buat bangunan. Jadi saya nak belajar pergi situ. Ini kutab persendirian. Kutab persendirian ni kena bayar duit. Tapi duit masa tu kita tak tahu lah banyak mana. Yang pentingnya dia mengajar. Dia mengajar tu dengan ikhlas dia tolong orang lain dan orang lain pun ikhlas tolong bagi sikit dia untuk, sebab dia mengajar, dia tak boleh pergi kerja lain nak cari makan. Jadi inilah dia, kita bagi sikit imbuhan kepada dia. Di sini ada selain daripada Al-Quran mesti ada. Al-Quran di mana-mana kutab pun dia mesti mengajar Al-Quran dan mengajar membaca Al-Quran dan juga menghafal Al-Quran. Itu Al-Quran. Di samping itu tambah lagi menulis huruf-huruf Arab. Bila boleh menulis, boleh membaca. Itu dipanggil kutab. Jadi benda ni maknanya Islam ni sejak zaman Rasulullah, Islam telah mementingkan pendidikan, mementingkan kebolehan dalam membaca, menulis dan sebagainya. Sebab itu kita perhatikan kepada zaman Nabi, ayat yang mula-mula turunkan, Iqra. Iqra tu orang terjemah bacalah. Tetapi dalam huraian tuan-tuan guru dalam kitab-kitab buku-buku kita baca, Iqra tu bukan bacalah, belajarlah. Sebab ayat Iqra tu sambungan tu ada cerita tentang ilmu. Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra tu mana bukan bacalah, tapi mana belajarlah. Iqra tu belajar melalui pembacaan dan apa-apa lagi. Iqra wa rabbukal akram, bacalah sebab Allah Tuhan kamu yang Maha Mulia tu mengajar manusia. Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam. Allah mengajar kamu semua dengan perantaraan qalam, perantaraan pen, perantaraan tulisan. Sekarang kita kata lah kalam, komputer lah. Maknanya kita membaca apa yang orang tulis. Kita baca tu kita dapat ilmu. Itu dikatakan Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam. Kita baca, daripada bacaan tu kita akan dapat pengetahuan, dapat ilmu. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajar manusia apa yang manusia tak tahu. Kita tak tahu apa itu perkara ini.
Kita baca, kita pun tahu. Yang kita tahu tu Allah yang ajar. Yang kita baca tu prosesnya. Kadang-kadang kita baca tak faham pada Allah tak masukkan ilmu, tak apa, tak tahu. Ada baca saja tapi tak tahu apa. Ilmu tak masuk. Tapi Allah nak masukkan ilmu, dia baca, dia faham, dia boleh menyampaikan kepada orang lain. Ayat tu dah tersusun elok. Cuma kita jarang analisis. Ya, kita tak analisis. Orang pendidikan dia boleh analisis satu-satu tu. Jadi di sini dah ada konsep belajar tu dah ada sejak zaman Nabi lagi, sejak turun Al-Quran lagi. Prosesnya di zaman Nabi dah tunjuk Nabi mengajar, mula Nabi mengajar di rumah dia, lepas tu rumah Al-Arkam, lepas tu di masjid. Di masjid ni ada orang dewasa, ada kanak-kanak. Kanak-kanak dia ajar macam ni, orang dewasa dia macam ni, ilmu-ilmunya lain-lain. Benda ni diteruskan sampai zaman sahabat. Zaman sahabat di masjid tu dah ada tambah lagi. Sahabat-sahabat yang mana pandai-pandai dibuka rumah dia sendiri ataupun dibuat menggunakan tertentu untuk mengajar yang dipanggil kutab atau kutab sendirian. Selain itu ada juga kutab rumah guru. Rumah guru sendiri, rumah dia ni besar luas. Jadi orang datang belajar di rumah dia. Ini buat dikatakan kutab. Kutab rumah guru ni sama juga dengan kutab sendirian. Kutab sendirian pun kita kena bayar kepada guru. Kutab rumah guru ni sama lah juga buat di rumah dia. Kutab rumah guru ni bukan hanya untuk kanak-kanak saja. Itu setengah kutab guru-guru ni buka kelas di rumah dia, dia mengajar kanak-kanak. Ada yang mengajar Al-Quran, belajar baca Quran. Macam berlaku di kampung kita sekarang. Di beberapa rumah guru tu mengajar Al-Quran. Ada kan? Zaman ini dipanggil kutab lah zaman tu, kutab. Tapi ada guru yang ada ilmu yang lain. Guru ni dia mengajar geografi misalnya. Tapi sekarang kita tak panggil, kita panggil tuition. Tuition. Kalau cikgu datang ke rumah, kita panggil tuition. Cikgu datang rumah kita, kadang rumah kita jemput cikgu datang rumah kita. Kita ada anak 3 orang. Datang cikgu mengajar rumah kita. Tuition, bayar dia cikgu. Sengaja cikgu buka rumah dia luas. Datang rumah saya mengajar. Tingkatan 2 ke bawah sini. Tingkatan 3 ke atas sini. Asing-asing. Dia mengajar ni kejap, ni kejap. Itu tuition kita panggil. Zaman sahabat ni dah ada benda tu. Dia panggil kutab. Kutab ni dia mengajar pengetahuan tertentu lah. Ya, tertentu. Pengetahuan kalau kita sekarang pengetahuan sekolah. Cikgu ni pandai geografi, ajar geografi. Cikgu ni pandai bahasa Inggeris, mengajar bahasa Inggeris. Cikgu ni mengajar bahasa Melayu. Zaman Nabi ni panggil kutab. Baik. Jadi kutab zaman Nabi dua sajalah. Sama ada dia mengajar membaca dan menulis ataupun dia mengajar Al-Quran. Ini kutab untuk kanak-kanak. Ada juga guru-guru yang buat kutab di rumah dia, tetapi dia mengajar orang dewasa. Untuk kelas dewasa lah. Dewasa. Kalau dewasa pun ada juga dewasa yang tak tahu membaca menulis. Macam kita zaman 60-an dulu, ramai orang yang tak boleh menulis. Zaman tu ada kelas dewasa dia panggil. Fatin tentu tak tahu. Saya tahu. Tengok YouTube Ramli baru tahu. Tahu. YouTube Ramli kan ada masuk kelas tu kan. Macam tu lah. Macam tu. Itu tahun 60-an. Dia mengajar orang-orang yang tak tahu baca. Ya. Macam tu tahun 60-an di kampung-kampung ada orang kata kelab, bukan kelab. Dia buatkan rumah kecil tu supaya nak belajar, boleh datang. Datang betul-betul. Kita pergi tengok dia tergelak lah orang yang betul-betul belajar tak betul. Rasa kelakar tapi baguslah satu usaha nak bagi orang ramai ni mengaji, faham. Rupanya benda-benda ni dah ada zaman sahabat lagi dah dipraktik kan. Kita tak tahu kita tak tahu. Kalau dah jumpa kita tak jumpa benda ni. Jadi di rumah guru, baik rumah guru sampai sekarang. Zaman Nabi, zaman sahabat, zaman kalau kita di Malaysia lah. Di Malaysia zaman saya kecil-kecil lagi ada guru-guru yang buka rumah dia. Okey, rumah ni malam Jumaat saya mengajar kitab ni. So bolehlah datang time tu. Malam Jumaat pergilah makcik-makcik di pergi rumah dia bawa kitab. Fatah Badrin ke, Perukunan ke, untuk guru baca huraikan. Ini pun kutab juga. Dia mengajar agama. Zaman sahabat pun macam juga kutab ni. Kita kata bahasa sekarang ni mengajar agama lah. Tapi zaman tu orang tak kata mengajar agama, belajar Al-Quran. Al-Quran tu kita faham belajar Quran, belajar mengaji Quran. Zaman Arab belajar Quran bukan mengaji Quran. Belajar membaca dan memahami isi Al-Quran. Itu dia kata belajar Al-Quran. Jadi yang kutab rumah guru ni, ada rumah guru yang buat kutab di rumah dia untuk kanak-kanak. Ada juga yang buat untuk dewasa juga. Yang kanak-kanak ni ada 2 section. Mungkin dia mengajar pembacaan dan menulis.
Tapi guru lain pula dia tak pandai baca menulis, dia mengajar Al-Quran. Jadi bagi budak-budak hafal Quran, dia bagi fahamkan makna. Dan dalam masa sama ada kutab lain pula, kutab orang dewasa. Kutab orang dewasa ni kebanyakannya belajar Al-Quran lah. Sebab Al-Quran tak ada ni macam buku, kita tak ada macam Al-Quran kita satu buku atau naskah. Masa tu Quran semua ada dalam dada guru saja. Jadi guru baca Al-Quran, ikut baca hafal, itu saja. Nama itu. Baik. Nanti kita baca lagi lah. Kita berhenti rehat seketika Ustaz. Kita akan kembali lagi untuk kita berkongsi dengan lebih lanjut lagi lah. Kutab Istana pula. Kutab Istana nanti kita akan kongsikan bagaimana pula situasinya ataupun kurikulum berkenaan dengan kutab Istana ni Ustaz ya. Okey, kita berhenti rehat seketika. Kita akan kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Terus bersama dengan iRadio OUM melintasi minda anda. iRadio OUM melintasi minda anda. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama dengan Fatin untuk segmen pendidikan Islam, dan kita berkongsi dengan anda berkenaan dengan pendidikan Islam pada zaman sahabat. Dan kita telah pun dikongsikan oleh tetamu Fatin iaitu Ustaz Yusof berkenaan dengan kutab masjid ataupun kutab awam, di mana semua orang boleh datang Ustaz dekat masjid tu dan belajar. Dan juga kutab persendirian di mana guru-guru ni membuka rumah mereka untuk membuat kelas dan sebagainya. Dan juga persendirian macam kita datang untuk belajar sesuatu Ustaz. Dan Ustaz ada kongsikan dengan kita berkenaan dengan kutab Istana. Mungkin boleh Ustaz kongsikan dengan lebih lanjut berkenaan dengan kutab Istana ni. Apakah kurikulum yang digunakan, adakah sama dengan kutab yang lain? Mungkin Ustaz boleh kongsikan, silakan. Ya, baik, terima kasih. Tuan-tuan dan puan, kita dah tahu kutab ni sebagai tempat belajar. Ada kutab masjid, kutab awam, kutab sendirian, kutab guru, sekarang kutab istana. Istana ni kita kena faham luas sikit lah. Yang kata istana, macam istana agung kan? Istana apa? Istana negara kan? Istana Sultan Perak. Maksudnya macam ada orang-orang tertentu lah yang istana boleh. Ni maksudnya rumah orang besar-besar. Rumah pembesar pada zaman itulah. Boleh jadi gubernur, boleh jadi menteri, boleh jadi siapa-siapa lah orang besar-besar ni. Rumah dia ni kita panggil istana sebab besar pada orang kan. Jadi bukanlah macam faham orang Melayu ni istana Raja Melaka dulu ni. Atau istana agung kan. Istana negara dah. Istana maksudnya kutab di rumah-rumah orang besar. Jadi orang besar-besar ni di rumah dia pun ada kutab. Jadi di rumah dia kutabnya dia yang buat, dia yang gaji guru. Dia panggil siapa yang mengajar datang mengajar ataupun dia bagi duduk lagi, ada bilik khas duduk situ. Misalnya untuk pembelajaran tu lah berlaku. Pembelajaran untuk mengajarkan anak-anaknya. Tu mana kutab di sana ni, mana kutab di rumah-rumah pembesar. Tuan besar tu bekas zaman sahabat ni negara Islam dah meluaskan. Tanah Arab tu semua dah masuk Islam. Keliling Madinah tu, Bahrainnya, Iraqnya semua dah Islam dah. Jadi semua negeri-negeri tu dah ada orang Islam, dah ada sahabat-sahabat, dah ada menteri-menterinya, dah ada pemerintahnya. Jadi mereka ni pun nak mengajar anak dia. Tentulah kurikulumnya berbeza. Yang kali ni berbeza Ustaz. Berbeza. Sebab guru berbeza. Dia panggil guru ni, akau mengajar ni. Akau mengajar ni. Al-Quran dengan penulisan itu mesti. Sebab itu ialah asas. Al-Quran ni asas. Setiap orang Islam mesti tahu membaca Al-Quran dan faham Al-Quran. Dengan sebab itu setiap kitab ada guru Al-Quran. Guru Al-Quran buku tak ada. Al-Quran tak tulis macam ni. Semua Al-Quran sudah ada ya. Guru tu baca, murid tu ikut, murid tu hafaz. Kemudian bagi makna. Itu maknanya kutab Al-Quran. Dan guru Al-Quran. Rumah pembesar ni selain daripada kutab Al-Quran, dan selain daripada Al-Quran sebagai dia punya rujukan, isinya, dia juga mengajar, menulis dan membaca seperti kutab-kutab yang lain. Dan kadang-kadang rumah ni ditambah lagi. Dia ajar syair. Sebab dia nak anak dia pandai syair. Syair pun kena faham, bukan syair Melayu. Syair Arab lah ya. Syair Arab maksudnya
bit-bit yang indah tu. Ada dia punya Syair Arab ni, syair tu ada makna. Misalnya setengah syair Arab yang dah orang ambil buat lagu Melayu pada. Contohnya ilahilas tulil firdausi ahla wala aqwa ala narin jahimi fahabli taubatan wa fi dhunubi fa innaka ghafirul zambil azimi. Syair itu ialah syair Imam Syafi'i. Tapi sekarang dah di Syair tu Imam Syafi'i punya syair, maknanya bagus. Tapi sekarang orang dah ambil buat lagu. Buat lagu dah Lagu kan? Tapi zaman dulu disyairkan. Disyairkan. Syairkan dia punya bunyi itu ada rima lah. Kan? Misalnya al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu yang tidak diamalkan tu seperti mana pokok yang tidak berbuah. Mana dia. Jadi dia hafal syair-syair ni, rekat-rekat syair ni supaya syair yang dia hafal tu jadi ilmu. Jadi pengetahuan. Katalah dia hafal al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ada ilmu tapi tak beramal seperti pokok tidak berbuah. Dia hafal tapi dia faham maknanya aku ada belajar ilmu kena amal lah. Macam tu. Jadi hafal tu menjadi ilmu pada dia. Jadi ini satu ilmu yang tambah pada kutab di zaman sahabat. Satu lagi yang mesti ada di kitab orang besar-besar ni atau di kitab sana ialah syarahan. Kenapa syarahan? Sebab orang besar ni dia nak anak dia pun satu masa akan jadi pemimpin. Dengan sebab tu dia suruh orang ajar syarahan. Macam mana syarahan? Kita kata syarahan lah. Bahasa Arab dia kata khutbah ataupun khitabah. Kita berkata khutbah hari Jumaat lah. Jumaat je. Khitabah ni bukan hari Jumaat. Macam mana dia nak menyampaikan ilmu kepada orang lain dalam keadaan orang banyak. Jadi istilah Melayu kita panggil syarahan. Sebab tu zaman dulu di sekolah-sekolah agama ada syarahan. Ada syarahan, pertandingan syarahan. Pertandingan syarahan. Jadi syarahan tu satu latihan orang ni berani bercakap di depan orang ramai. Itu dia jadi pemerintah, dia jadi menteri, dia apakah, macam mana nak cakap pada orang lain kalau dia tak belajar syarahan. Macam mana nak letakkan bahasa tu, bercakap satu, ada poinnya, macam nak menerangkan poin, nak huraikan poin. Jadi dia belajar. Di kitab sana ni dia ajar. Sebenarnya kitab sana ni tambah lagi dia maksud punya. Dia ada kurikulum yang lain lain lagi. Tambah lagi daripada kurikulum yang ada di kitab-kitab biasa. Di samping itu dia ada juga mengajar ilmu-ilmu kepimpinan. Maksudnya bagaimana untuk menjadi seorang pemimpin. Ya, kita ni ilmu kepimpinan lepas tingkatan 6 orang nak belajar. Di sana ada budak-budak kerja dah ada ajar. Dah diajar. Dia ajar kepimpinan. Jadi kepimpinan tu jadi terbentuk daripada kecil dah ada ciri-ciri untuk menjadi seorang pemimpin. Itu dikatakan kepimpinan tu kalau orang-orang tu dia orang besar-besar, dia jadi pemerintah, anak-anak dia pun dari kecil diberikan juga. Apa tu semua ni bermula pada anak-anak. Macam kita di Malaysia pun kalau sekolah agama tu dah jam 4, jam 5 dah diajar lah. Dah diajar apa nama syarahan. Tapi syarahan tu saya tengok budak-budak ni dia baca kertas je. Ya. Tapi saya tengok di Indonesia di Pulau Bangkalis. Saya pergi Pulau Bangkalis, sekolah agama. Tiba-tiba guru bawa sekolah tu, guru sekolah keluar lintas jalan masuk masjid. Saya tanya guru ni ada apa masjid? Dia kata budak-budak belajar pidato. Saya pergi masjid. Saya tengok budak-budak yang pidato seorang-seorang naik di atas tangga mimbar. Mimbar masjid ni tempat imam baca khutbah. Anak ni naik atas mimbar tu macam ni lah. Cakap pam. Rupanya mereka ni dari kecil lagi dah. Dilatih berpidato. Supaya tak takut ya bila takut. Dalam situasi yang sebenar mereka sebenarnya dah melalui. Jadi benda ni rupanya bukan baru. Dah dipraktikkan dulu. Zaman sahabat dah ada benda ni. Kanak-kanak ni diajar tapi tak menyeluruh. Setengah ada, setengah tak ada. Tapi kalau rumah di rumah-rumah istana-istana ni atau kita kata rumah-rumah pembesar ni memang ilmu ini diajarkan kepada anak-anak selain tempat lain, selain daripada Al-Quran dengan membaca menulis, diajar syair, diajar syarahan dan diajar ilmu kepimpinan. Ini perbezaannya kurikulum kutab zaman sahabat. Jadi kutab tu ada kutab awam, kutab sendirian, kutab rumah guru, kutab istana. 4 kutab ni
ada kurikulum yang sama, Ada yang berbeza. Yang berbezanya ialah kurikulum di Di istana, di istana rumah ataupun besar. ataupun kita panggil kutab istana. Itulah hasil perbincangan kita pada hari ini. Okey, Ustaz, itu dia hasilnya untuk pagi ini. Diharapkan mereka yang mendengar dapat sedikit gambaran, Ustaz, bagaimana pendidikan Islam tu telah sebenarnya berlaku pada zaman Rasulullah dan kemudian pada zaman sahabat. Dan semakin berkembang, Ustaz, di zaman sahabat makin diberikan. Nanti orang tanya pula, kalau kata ajar syair ni mana ada agama Islam? Tak ada apa, syair mana ada Islam. Bait syair itulah isi pengetahuan Islam. Macam kita baca tadi tu. Maksudnya datang daripada kita jugalah, Ya, maksudnya ya. dan bukannya syair tu lagu-lagu saja, sebenarnya dia adalah cara-cara kita untuk menyebut berkenaan dengan rhythm-rhythm tertentu untuk bacaan syair itu sendiri, Ustaz. Dan insya-Allah, Ustaz, kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan pada waktu yang lain, insya-Allah, dengan topik yang lain. Tapi masih lagi, Ustaz, kita gunakan modul ini, ADHH 1203, Sejarah Pendidikan Islam. Terima kasih banyak-banyak pada Ustaz Yusof kerana sudah hadir ke Konti iRadio pada pagi ini. Dan untuk anda semua di luar sana, kena terus setia mendengarkan kami di iRadio OUM. Insya-Allah kita jumpa lagi pada minggu yang akan datang. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.